Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Rizal daripada Diploma Pendidikan Islam semester 2. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik poligami. Okey, kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu muka hadapan. Seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan. Persoalan poligami sering dijadikan topik perbincangan yang sangat menarik untuk diperkatakan, terutamanya di kalangan kaum lelaki, tapi sebaliknya tidak bagi kebanyakan wanita. Walaupun lazimnya wanita amat tidak menyukai poligami, bahkan mereka menganggap bahawa poligami adalah salah satu dari perkara yang sangat mengerikan dalam perjalanan kehidupannya. Namun terdapat wanita yang dapat menerima, bahkan setuju dengan hukum syariat tersebut. Oleh demikian, adanya dalam masyarakat kita kisah isteri yang menangkan seorang wanita lain sebagai hadiah untuk diberikan kepada suaminya. Dari sini kita dapat lihat bahawa poligami ini ditujukan lebih kepada kaum lelaki dan tidak disukai oleh kebanyakan kaum wanita. Okey, seterusnya kita pergi kepada maksud poligami. Dalam antropologi sosial, poligami dari bahasa Greek artinya perkahwinan banyak, merujuk kepada perkahwinan di mana seseorang itu berkahwin dengan beberapa orang sekaligus. Biasanya suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri. Ia merupakan lawan monogami. Dan seterusnya, poligami ada 3 bentuk, iaitu yang pertama polygamy, seorang lelaki mempunyai beberapa isteri. Yang kedua, polyandry, seorang wanita mempunyai beberapa suami. Dan perkahwinan kelompok ataupun campuran. Poligamy adalah bentuk yang paling biasa ditemui. Okey, seterusnya kita kaitkan poligami dan agama. Agama Islam membenarkan seorang lelaki berkahwin 2 atau 3 atau 4 apabila mampu dengan syarat dan keadaan tertentu. Walau bagaimanapun, Islam menetapkan si suami berlaku adil dan saksama kepada isteri-isterinya. Terima kasih kepada rakan saya. Seterusnya, saya Muhammad Nur Zamir bin Zulkifli, KID 2011-04-176, ingin membentangkan pula tentang poligami dari sudut Islam. Baiklah. Okey, di sini kita lihat apakah hukum poligami dari sudut Islam. Kat sini terdapat 3 hukum poligami dari sudut Islam. Okey, yang pertama adalah sunat. Okey, kenapa kat sini hukumnya sunat? Okey, kerana si suami menginginkan anak dan isteri pertamanya mandul, sedangkan si suami ni berkemampuan adil terhadap isteri-isterinya. Masuk kat sini, suami ni menginginkan zuriat, dan sebab lain, isteri dia juga mandul, tidak boleh mengandungkan anak. Jadi si suami ni berkemampuan dan boleh berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Okey, dan hukum yang kedua pula adalah makruh. Maksud makruh kat sini adalah bukan kerana keperluan, tetapi hanya menambahkan keseronokan dan tiada kemampuan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Okey, maksud kat sini pula adalah si suami ni dia bukan sebab keperluan, jadi hanya untuk keseronokan, hanya untuk menambahkan macam keseronokan bagi dirinya lah, dan dia tak ambil peduli pun tentang isteri-isterinya. Okey, dan ketiga pula adalah haram. Okey, haram kat sini adalah tidak yakin mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya kerana kemiskinan atau kelemahannya, tidak mampu mengawal kecenderungan. Okey, masuk kat sini pula adalah si suami ni dia tidak mampu untuk berlaku adil ataupun tidak berkemampuan, iaitu kemiskinan lah. Jadi dia tidak mampu untuk mengawal kecenderungan. Masuk kat sini pula adalah tidak mampu kawal dirinya untuk berlaku adil. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada hadis poligami. Dalam hadis disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ghailani bin Salamah hayyin aslam wa tahtahu 10 nasud amsaka arba'a wa faraq sa'iruhun. Ya, ini bermaksud sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ghailan bin Salamah yang waktu masuk Islam mempunyai 10 isteri. Kata Nabi, pilihlah 4 di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya. Masuk ke sini pula ada pengakuan seorang sahabat bernama Qais bin Haris. Ini dia berkata, saya masuk Islam bersama-sama dengan 8 isteri. Lalu hal itu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pilihlah 4 orang dari mereka. Yang ini dari Abu Daud. Baiklah, sekarang saya akan bentangkan pula tentang syarat-syarat poligami dari sudut Islam. Yang pertama adalah berkemampuan menanggung nafkah isteri-isteri. Maksud ke sini adalah dari segi nafkah zahir merangkumi aspek makan minum, pakaian, kediaman dan perubatan. Manakala dari segi nafkah batin pula ialah suami berkeupayaan memberi layanan seks kepada isteri-isteri. Jadi maksudnya sesuami ni mampu untuk memberi tanggungan makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Dan juga si suami ni juga berkeupayaan memberi layanan istimewa kepada isteri-isterinya lah. Okey. Dan syarat yang kedua adalah berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Masuk kat sini pula adalah keadilan ni wajib dijelmakan dalam perkara-perkara ikhtiari dan lahiriah. Tetapi dalam soal kasih sayang ni, hubungan batin tidak dituntut suami berlaku adil. Okey, seterusnya syarat yang ketiga adalah adil dalam menyediakan kediaman. Sini pun kita dah faham. Contohnya adalah suami ni bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal tersendiri untuk setiap isteri sesuai dengan kemampuan si suami. Jadi dan syarat yang keempat pula adalah adil dalam giliran bermalam. Jadi ini pula adalah isteri ni berhak mendapat giliran suami sama lamanya dengan waktu bermalam di rumah isteri-isteri yang lain. Dan si suami ni juga pula wajib menentukan kadar giliran untuk isteri lain lah. Dari awal perkahwinan, contohnya 7 malam jika isteri anak dara dan 3 malam jika isteri janda, tanpa perlu mengkodokkan giliran. Dan yang kelima pula adalah adil dalam musafir. Ini pula menurut Imam Syafi'i, suami ni wajib membuat undian sekiranya mahu salah seorang isterinya menemani. Imam Hanafi pula mengatakan tidak wajib untuk membuat undian. Okey. Seterusnya kita pergi kepada hikmah disyariatkan poligami dari sudut Islam. Yang pertama adalah menjaga kesucian agama, iaitu menjaga nama baik agama lah. Dan yang kedua juga adalah menjaga keturunan dan kehormatan. Masuk ke sini kita dah boleh faham adalah menjaga nama baik keluarga dan juga kehormatan keluarga lah. Dan yang ketiga pula adalah mendirikan rumah tangga lebih baik dari hidup sebagai perempuan simpanan. Masuk ke sini pula adalah lebih baikkan berumah tangga sebagai seorang isteri daripada sebagai perempuan simpanan lah. Okey, yang keempat pula adalah memenuhi keinginan untuk mempunyai zuriat sendiri jika isterinya mandul. Maksud kat sini pula adalah si suami ni menginginkan zuriat sendiri dan asbab tertentu, salah satunya adalah isterinya mandul lah. Dan yang kelima adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah boleh faham.
apabila kita melakukan poligami dari sudut Islam ni, dengan kita laksanakan dengan betul-betul, insya-Allah kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sekian saja dari kami, Ridwan dan Zamir. Semoga apa yang disampaikan mendapat manfaat dan berguna kepada yang mendengar lah. InsyaAllah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.